Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat pada pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Jumaat 29 Rabiul Awal 1443 bersamaan dengan 5 November 2021, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin, bab yang ke-140. Bab 140, Babul Istizan wa Adabih. Bab meminta izin, nak masuk rumah orang, nak masuk tempat orang, dan adab-adab meminta izin. Dan tata cara salam serta minta izin, bagaimana cara kita belajar dalam bab kita ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang ada kitab, tengok bab lah, Riyadhus Salihin bab 140. Kalau nak tengok nombor hadis 870. Ni ada nombor hadis, ada nombor bab. Muka surat mungkin berbeza. Muka surat yang saya baca ni karya Bestari 588. Baik para pelajar sekalian, ada al-istizan. Istizan ni maknanya adab minta izin. Kita nak masuk rumah orang, kita nak pergi tempat orang, itu dia panggil adab minta izin. Adab minta izin. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bawa kepada kita dua ayat. Ayat yang pertama surah An-Nur ayat 27. 27 ke 28 ni. Dalam Arab tulis 27, terjemahan 28. Cuba tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Surah An-Nur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah orang lain. Rumah orang lain jangan kamu masuk sebelum meminta izin. Sebelum kita minta izin, jangan masuk rumah orang. Sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Agar kamu selalu ingat. Surah An-Nur ayat berapa tu? Betul, ayat 27. Betul Arab ni. Arab tulis ayat 27. Dan yang terjemahan 28 salah. 27 tulis. Bas. Baik. Betul ayat salah tulis tu ayat 27. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Tafsir dia kata di pengarang syarah hadis ni, syarah kitab ni dia kata tafsir ni telah kita huraikan dalam perbincangan yang lepas. Dalam bab fi babi fadlis salam, bab kelebihan salam. Mana lepas dah ayat tu. Alhamdulillah para pelajar sekalian. Baik. Mana ayat ini Allah peringatkan kepada kita satu perkara. Apa dia peringatkan? La tadkhulu. Larangan. Jangan masuk rumah orang kecuali kamu minta izin, tasta'nisu, dan beri salam kepada penghuninya. Maka di sini kata di para ulama,
berbeza di antara minta izin dengan beri salam. Minta izin satu, bagi salam satu. Mana kalau kita bagi salam, orang tu jawab, Waalaikumsalam. Tengok pintu terbuka, pakai lompat masuk. La. Salam tu mana dia jawab kedatangan kita itu. Minta izin, kita nak minta izin nak masuk rumah. Boleh jadi rumah dia tak bersedia menerima tetamu. Anak-anak dia ke isteri dia tak tutup aurat ke, rumah kecil. Ataupun satu lagi mazhab, dia panggil mazhab bersepah dalam rumah, tak terurus. Tunggu dulu. Sabar-sabar sekejap, sabar sekejap. Sama ada aurat ataupun orang kata berkubang. Aurat ataupun berkubang. Maknanya dua cara orang tak bagi masuk rumah ni. Zaman kita ini, zaman PKP ni ada satu lagi mazhab, dia panggil kuarantin. Tua rumah gelapin, jangan masuk. Salam jawab. Itu dia kata tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Mana dua perkara yang kita kena buat. Salam dan minta izin. Minta izin dan salam. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama ista'zana alladhina min qablihim. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Ayat ini An-Nur 59. Sama dua-dua. Yang Arab 59, terjemah 59. Maksudnya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, balagal atfal minkumul hulum, bukan dewasa tu tua. Maknanya kanak-kanak sudah sampai kepada umur yang dia boleh berfikir, dia tahu dah. Tengok laki-laki perempuan tu kena dah. Maka hendaklah mereka juga meminta izin. Seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Maknanya kanak-kanak ni bila sudah sampai peringkat balik ataupun orang panggil remaja, dia tak boleh masuk lagi rumah mak ayah dia, dalam bilik ibu bapa dia, kecuali minta izin. Sebab itulah rumah kita kena kunci. Kalau ibu dan ayah duduk dalam rumah, dalam bilik, kena kunci. Kita tak mahu anak-anak, walaupun anak sendiri, tengok beberapa perkara yang tidak sepatut ditengok oleh kanak-kanak. Mana adegan yang tidak ingin dilihat, jadi kena kunci. Kecuali anak kita memang berdisiplin, nak masuk ketuk pintu. Ibu, abah, Assalamualaikum. Ni setengah anak ni, mana tahu. Dia tengok pintu tutup, dia buka, masuk. Ini di antara perkara yang kita kena ajar adab kepada anak-anak kita. Apabila anak-anakmu telah sampai umur hulum, maknanya remaja lah kita kata. Ataupun kalau balik itu dah besar lah. Dia kata iza balaghat awanul ihtilam. Mana umur tu umur dekat nak bermimpi. Budak ni dalam bermimpi umur berapa? Umur 12 tahun. 15 tu confirm dah dia sudah balik. Kan? Maka dia kena minta izin sebagaimana orang tua minta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana di dalam peraturan yang dibuat ini. Peraturan yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala bijaksana. Surah An-Nur ayat 59. Baik para pelajar sekalian, sekarang ini kita berpindah kepada hadis nombor 870. Mana hadis yang pertama dalam bab kita ni nombor 870. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istizanu thalathun fa idza uzina laka wa illa farji' muttafaqun alaih. Daripada Abu Musa al-Ash'ari, nama dia Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
meminta izin itu sampai 3 kali. Kita pergi rumah orang kena minta izin 3 kali. Jika diizinkan, maka silakan kamu masuk. Dan jika tidak diizinkan, maka pulanglah. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa dia maksud hadis? Bagaimana penguraian dia? Maknanya bila kita pergi rumah orang, kita minta izin 3 kali. Sekarang ni kita kena tengok uruf juga. Jangan pergi bagi salam depan tangga orang, depan pagar orang. Assalamualaikum, 3 kali balik. Ramai orang kena balik. Jadi uruf zaman kita ini berbeza. Maka kita kena minta izin juga dengan cara yang sesuai. Contohnya ada loceng di rumah dia. Treng. Tekan lagi 2 kali. Tak ada orang jawab juga, balik. Ataupun kita ada alat komunikasi sekarang. Nombor handphone ada di tangan. Call lah. Telefon lah rumah dia tu. Zaman dulu, Masya Allah rumahnya kecil. Rumah Nabi SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ketua negara besar, negara Islam. Rumah dia, makam Nabi sekarang ni, Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tinggal satu lagi ruang untuk Sayyidah Aisyah duduk. Rumah Aisyah. Itu je ruang rumah dia. Macam pondok lah pak kita sekarang. Kemudian, atap dia, kata di ulama tabi'in kata, kami masuk dalam rumah Nabi, angkat tangan ni sampai ke atap. Tak perlu tangga. Kita 3 kali tangga naik baru jumpa atap. Ya, jumpa seling kapur dulu, jumpa tu macam-macam. Maknanya kalau dia minta izin zaman tu 3 kali, memang orang dengar. Tapi zaman kita ni, kalau setakat 3 kali, memang tak dengar. Maka kita kena guna pendekatan yang lain. Pendekatan yang ada ni, iaitu kita pergi tekan loceng. Loceng bunyi, kreng. Kalau kita tekan loceng tak bunyi apa, mungkin benda tu mati ke, elektrik tak ada, ataupun tak ada bateri, lain pula. Ni kita, yang penting kita bolehlah, kita telefon dulu. Telefon tak angkat, loceng pun tak jawab, balik lah. Cukuplah tu 3 kali. Itu ada boleh isti'zan. Jadi isti'zan zaman kita ini kena tengok uruf, tengok kesesuaian suasana yang ada pada kita. Baik. Bagi tuan rumah, dia boleh pilihan. Li sahibil manzil iza sami'a al-isti'zan, dia boleh pilih sama nak jawab atau tak nak jawab. Kalau dia tak mau izin, dia tak usah jawab. Jadi itulah dia. Iza kana masyghulan. Kalau dia contohnya kita tengah solat tadi. Orang datang kita tengah solat. Kan? Kita pun tak jawab. Jadi kita kalau boleh kita kena maklum balik. Maaf tuan, saya ada. Tadi saya tengah solat, tengah ditandas contohnya, tak sempat nak jawab. Jadi kita tengoklah balik. Sebab tu lah kalau kita call dengan nombor telefon yang ada sekarang ni, dia naik nombor. Jadi tuan rumah tengok, Masya Allah. Kadang-kadang yang datang itu mak kita, mak mertua sendiri datang. Tak? Telefon tak angkat, balik orang tua tu. Nanya. Itu dia panggil. Jadi kita kena adalah kira bicara kalau boleh kak. Zaman kita hari ni atau awal lah. Saya nak pergi rumah ni. Sekarang ni baru turun dari rumah. Jadi orang tahu. Jangan ambil mudah-mudah dengan hadis ni. Saya pergi dah 3 kali dah. Tekan loceng. Ustaz tak buka. Tuan Haji tak buka. Padahal dia memang tak nak masuk rumah pun. Cuma kalau lah. Jadi jangan buat alasan lah. Jangan buat alasan. Baik. Hadis yang kedua. Wa an Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu qala. Hadis kedua itu maksud hadis nombor 871. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-istizan min ajlil basar." Menarik ni. Innama ju'ila al-istizan min ajlil basar. Daripada Sahal bin Sa'ad, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ditetapkan meminta izin itu untuk menjaga pandangan mata. Itu dia panggil illah. Kenapa kena minta izin? Jawab dia, min ajlil basar. Kerana mata. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Jadi hadis ini kenapa? Min ajlil basar. Dalla ala anna at-tahrim wa at-tahlil
penghalalan satu benda tu kadang-kadang bersebab. Sebab apa kita kena minta izin? Sebab pandangan mata tu lah yang kacau. Masuk dalam rumah orang, macam-macam benda kita kena minta. Macam-macam benda kita tengok. Sebab itulah dalam ayat kata, ghaira buyutikum, lain pada rumah kamu. Kalau rumah kita sendiri, minta izin apa? Rumah kita, buka kunci, bismillah. Bismillah walajna, bismillah kharajna, masuk je lah. Bagi salam kepada keluarga kita, tak ada masalah. Ataupun di tempat yang memang terbuka. Contoh, kedai. Kedai tuan dia tulis kat pintu besar, pintu depan buka. Dia tulis dah buka, open. Jadi tak payah kita minta izin, masuk je. Jangan bagi salam lah sebagai seorang Muslim. Buka pintu, Assalamualaikum. Masuk. Salam, ketuk untuk pintu. Boleh masuk, boleh masuk. Tuan tu kedai tu dia dah buka. Open, dia tulis, maftuh. Engkau dah ketuk pintu buat apa? Yang marah tuan kedai ni tak puk dia ni. Jadi kita kena tengok tempat. Kalau rumah orang lah. Sebab biasa kedai ni kalau dah buka, penjaga kedai tu sudah ready dengan tutup auratnya. Nak tutup lah. Yang tak nak tutup tu cerita lain. Dia bersedia maknanya. Kalau dia tak bagi orang masuk, dia tutup pintu, dia kunci, dia tulis close, dia tulis mughlaq kan. Maka itu dia panggil dari sudut uruf. Yang kita kena minta izin ni rumah orang. Kerana bimbang takut min ajlil basar. Adapun rumah kita sendiri ataupun hanut, dia panggil kedai-kedai, pasar-pasar yang memang dibuka untuk orang masuk, maka itu tak perlu istizan, cuma cukup dengan kita beri salam. Alhamdulillah. Ini dia panggil dalam kaedah dia panggil ju'ila istizan min ajlil basar. Jadi hukum tu ada illah. Hukum dia ada illah. Illah dianya takut nampak aurat orang. Baik masuk dalam rumah kita, aurat apa rumah kita? Tak payah minta izin. Kunci pun di tangan kita. Contohnya, kedai. Memang orang buka untuk orang masuk. Jadi itu tak perlu minta izin. Cuma perlu kepada salam. Alhamdulillah. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga nombor 872. Wa'an Rib'i bin Hirash. Wa'an Rib'i bin Hirash. Qala. حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج فقال رسول الله صلى الله عليه لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل Assalamualaikum a'adkhulu fasami'ahu ar-rajul faqala Assalamualaikum a'adkhul fa'adhina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhala rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Daripada Rib'i bin Hirash, dia berkata, seorang dari Bani Amir menceritakan kepada kami bahawasanya dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu baginda berada dalam rumah. Orang ni mari rumah Nabi nak minta izin. Dia kata apa? A'aliju, itu bahasa dia. A'aliju bermakna a'adkhul. Boleh saya masuk? Dia tak bagi salam. Minta izin tanpa salam. Apa jawab Nabi? Kemudian Nabi SAW bersabda kepada hamba, kepada khadam dia. Siapa dia? Wallahualam tak disebut. Boleh jadi Anas, boleh jadi orang lain. Nabi kata, ukhruj ila haza. Keluar, pergi jumpa orang tu, ajar dia bagaimana cara nak minta izin. Ajar dia kata, Assalamualaikum a'adkhulu. Bagi salam dulu. Assalamualaikum. Boleh masuk? Bila orang jawab Waalaikumsalam, barulah kita kata, boleh masuk? Fasami'ah rajul. Laki-laki tu dengar Nabi kita SAW ajar kepada khadam dia supaya ajar pakcik tu. Jadi kawan tu pun terus bagi salam. Assalamualaikum. A'aliju. Soalan dia. Assalamualaikum, boleh masuk? Faqala.
Fa'azina lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, "Waalaikumsalam." Silakan masuk. Hadzal hadis rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Baik para pelajar sekalian, menarik juga cerita ni kan. Bagaimana cara minta izin. Fiqhul hadis. Pengajaran hadis ini dalil ala anal izna fid dukhul ghair taslim. Minta izin nak masuk bukan salam. Salam satu, minta izin yang kedua. Tak semesti orang jawab salam tu boleh masuk lah. Contoh kita pergi rumah orang, kita kata Assalamualaikum. Tuan rumah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai bro, masuklah. La ya akhi. Itu jawab salam. Nak minta izin, kita bagi tahu tuan rumah, ada hajat ni nak jumpa ustaz, nak jumpa tuan. Saya ada hajat nak jumpa tuan. Oh, kalau dia kata, baik. Dia buka pintu, silakan. Alhamdulillah kita masuk. Ataupun dia keluar. Contoh rumah dia ni tidak sesuai untuk kita masuk. Ada anak dia ke, ada keluarga dia, ada masyarakat, ada sesuatu, maka dia yang keluar. Maknanya kita tak boleh masuk rumah dia, kita boleh cakap di luar, cakap di beranda, cakap di kursi di luar, di tempat yang sesuai untuk kita bercakap. Ini alhamdulillah. Itu berapa? Yang kedua, ta'limun nas. Kita kena ajar manusia, ajar didik orang supaya mereka beri salam dan minta izin. Dan boleh je kita guna orang tengah. Contohnya orang tu tak betul, kita cakap dengan orang sebelah ni, saudara, awak tolong bagi tahu ke orang tu salah tu macam tu. Kita kadang-kadang kita orang agak terkenal, orang besar, kalau kita tegur menimbulkan perhatian. Maka kita minta orang lain, kawan kita, ustaz, Haji, bagi tahu dia jangan minum tangan kiri, tak baik tu, syaitan. Jadi kita minta orang lain sampaikan, itu pun boleh. Sebagai Nabi kita ajar kepada khadam dia, beritahu orang tu, bagi salam dulu, minta izin, bukan pakai mari rempuh gitu je. Maknanya boleh kita guna pendekatan, guna orang tengah untuk ajar, ataupun kita sendiri yang pergi ajar dia. Dia kata boleh dua-dua, kita kata alhamdulillah ada keluasannya di situ. Cuma yang kita naknya, kalau orang tu tak tahu, kita ajar. Kalau dia lupa, kita peringatkan. Kalau tak tahu, kita ajar. Kalau lupa, kita ingat. Contohnya orang mari rumah kita, tak bagi salam. Dia tengok kita ada dekat tangga. Oi, apa ya, Assalamualaikum dulu. Salam dulu. Oh, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa oi? Barulah kita jawab. Itu dalam kaedah dia panggil assalamu qabla al-kalam. Tengok hadis, cerita hadis yang keempat. Seorang yang datang tak bagi salam. Apa respon Nabi SAW kepada dia? Nabi ajar apa kepada sahabat? Yang mari tak bagi salam ni, apa Nabi kita ajar? Menarik jugalah cerita kita ni. Wa an Kildah ibn al-Hanbal. Kildah ibn al-Hanbal qala, Ataitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Sahabat ni jujur tuan-tuan. Jujur. Apa jujur? Dia kena tegur kan Nabi, dia bagi tahu, dia riwayatkan. Dia tak kata sembunyi. Kita kalau kena bagi tahu, kalau kita bagi tahu, maknanya kita akan sembunyilah, orang kritik kita kan. Dia tak. Dia kata apa? Kildah bin Hanbal kata, Ataitu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Aku pernah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku langsung masuk tanpa mengucapkan salam. Maknanya tak ada salam, tak minta izin, pakai masuk. Faqala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam irji'. Nabi kata keluar dulu. Faqul assalamualaikum.
Bila orang jawab Waalaikumsalam, a'adkhul, boleh aku masuk? Hadzal hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Bila dia datang, tak bagi salam, Nabi kata keluar dulu, irji', undur ke belakang. Bagi salam, minta izin masuk. Baru boleh. Menarik ni tuan-tuan ni. Hadis ini ada kisah dia. Kisah dia gini. Hadis yang Imam Nawawi kata rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad dan lain-lain daripada Ibnu Jurayj qala akhbarani Amr bin Abi Sufyan anna Amr bin Abdullah bin Safwan akhbarahu an Kaldah ibn Hanbal. Mana orang sama cerita. Safwan bin Umayyah hantar Kaldah ni kepada Nabi SAW bilaban. Kaldah membawa susu. Kemudian jidayah ni macam anak kambing gitu. Wa daghabis dia kata sigharul kisab, macam buah timu, buah apa ni, timu apa ni, timu sayur tu apa panggil apa, kisab ni, timu batang, macam timu batang. Jadi dia bawa susu, bawa daging ni, kemudian bawa sayur. So hantarkan Nabi SAW. Rupanya Kildah ni tak apa pandai dia punya apa ni, cara istizan. Dia pakai pergi masuk je. Nabi kata undur dulu, minta izin. Maka di sinilah ulama mengambil istimbak bahawa assalamu qabla al-kalam. Kita pergi rumah orang bagi salam dulu sebelum kita bercakap. Wa man dakhala qabla an yusallim fala yukallam hatta yusallim. Ini bahasa Arab. Mana kalau orang mari rumah kita, dia tak bagi salam. Dia bercakap dengan kita, mu jangan bercakap dengan dia. Suruh dia bagi salam dulu. Nabi kata irji'. Kildah, irji'. Undur balik ke luar pintu, bagi salam, minta izin masuk. Tegahlah dalam masalah ini kan. Tegas. Allahu Akbar. Kata di syarah hadis kata jawazu irja' ad-dakhil. Harus kita suruh orang itu keluar dan minta bagi salam serta minta izin sekiranya tidak memberi mudarat yang besar. Kalau kita tahu dia ni perangai something, orang Kelantan kata pongah. Pongah ni backing. Garang. Tapi kalau kita suruh dia balik, suruh undur balik, rasa dia balik terus ya. Bahasa perangai. Balik. Jangan buat mudarat besar tu. Tapi kalau kita tengok orang ni macam muta'allim, orang belajar cuma dia lupa adab, bolehlah kita kata, bang, boleh tak abang keluar sekejap, bagi salam, minta izin masuk. Kalau kita nampak dia tu nak orang nak belajar. Kalau mari dengan buka misal apa polah dak, bang balik, balik terus. Rusak kita nanti. Mesti orang kata sombong lah dia ni. Pak Haji ni act something pergi rumah dia suruh balik lah. Kita kena tengok suasana orang tu, kena ada farasah. Bukan orang ni tak sama. Ada orangnya baik-baik je. Ada orang ni sekali kita tegur dia, oi melenting. Perang dunia lah jawab dia, kita dengan dia. Ni kena tengok. Itu kata ulama, jawaz harus kita suruh orang keluar biar dia belajar cara bagi salam dan istizan kalau tidak membawa mudarat. Tapi kalau boleh membawa mudarat, putus perhubungan, berkelahi, tular dalam Facebook, jadi masalah. Kita ni kadang-kadang banyak macam tu. Kita tak ada niat pun nak halau orang. Tak ada niat nak halau orang. Orang datang, bawa satu benda yang boleh dibincang lah. Kita kata, saudara, tak payahlah bawa benda ni. Bincang orang lain lah. Ni kawasan kita ni, kawasan orang belajar, kawasan apa ni, tak payahlah ambil bayaran. Contohnya kita kata. Rupanya orang ni ambil hati. Begitulah cerita, dia kena halau kau ustaz di situ. Kita kata, Masya Allah, su'uzan tu tinggi. Maka kita kena hati-hatilah supaya tidak berulang benda yang sama. Sekarang ni mudah ya, kalau orang tular benda tak baik, tersebarlah dia di alam nyata, di alam maya. Kesian orang yang buat fitnah kepada orang ni, sangat kesian.
Tak tahannya dia ambil gambar ustaz, dia pangkar, dia sebar. Dia ambil video orang cakap tak habis. Kawan ni buat contoh. Contoh ada pandangan ulama ni kata gini. Dia pergi ambil potong tu, ustaz tu kata boleh gini. Subhanallah, jauhnya jarak. Sebab itulah pemotong video ni kena peka. Nak kritik orang, cut video biar penuh. Poin yang dia bercakap tu biar matang, biar masak, barulah kita komen. Kalau tidak, banyak fitnah berlaku. Macam orang ni buat fitnah, buat contoh. Puak-puak mulhid kata Allah tak ada. Allah ni tidak ada, Allah lemah gini. Dia pun, ustaz pun cakap, dia tak sebut mulhid kata Allah tak ada, Allah ni gini. Setelah terbukti bahawa penceramah ni kafir sebab subhanallah. Kenapa kamu potong depan ni ayat dia tu? Dia kata mulhid kata. Jauh jarak tu. Hati-hatilah tuan-tuan. Jadi sekarang ni kalau kita nak suruh orang balik, tengok keadaan. Kalau tidak, memang fitnah akan berlaku. Kita akan diserang oleh netizen yang tak tahu apa. Habislah, jadi rusaklah dia punya hubungan di antara kita dengan manusia. Baik, tamatlah bab 140. Sekarang ni saya pindah kepada bab 141. Tengok dia punya bab. Babu bayanis annas sunnah idza qila lil musta'zin man anta an yaqula fulanun fayusammi nafsahu bima yu'rafu bihi min ismin aw kunyatin. Ini penting sekali tuan-tuan. Bab penjelasan bahawa disunatkan apabila ditanya kepada orang yang minta izin, siapa kamu? Dengar ni tuan-tuan. Ni banyak kes berlaku ni. Orang mari rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Maka kita kena jawab supaya mengucapkan fulan dengan menyebut namanya sendiri. Saya Muhammad bin Abdullah contohnya. Saya Sulaiman bin Muhammad. Ataupun dalam tempat kita ni kita ada gelaran sendiri. Saya ni Pak Da Sulaiman contohnya. Saya ni Pak Cik, Pak Ngah. Sebutlah nama-nama ataupun kunyah, gelaran yang tuan rumah boleh kenal. Itu dipanggil adab. Sama ada nama sendiri atau gelarannya serta dimakruhkan. Wa karahat makruh kita kata aku. Saya. Siapa tu? Saya. La. Jangan sebut macam siapa saya? Man ana. Jangan. Ramai orang macam ni. Terutama sekali bila dia call, bila dia telefon. Kita tanya balik, siapa ni? Saya lah. Mana saya nampak awak? Cakaplah nama. Siapa ni? Saya. Siapa ni? Nak tanya soalan. Yalah, nak tanya soalan pun jawablah nama dulu. Perkenalkan nama, dari mana. Entah orang nak main-main dengan kita pun boleh. Ini dia adab. Adab ni anak duk perhati tengok ramai yang lost. Terutama sekali orang yang telefon kita, bila kita tanya balik siapa, tak jawab. Tak nak bagi nama. Jawapan nak, soalan mau tanya, nama tak jawab, kita kata kita pun tak nak jawab jugalah. Kita kata kosong-kosong lah, awak tak nak bagi nama, saya pun tak nak bagi jawapan. Assalamualaikum. Oh, keluar pula statement baru pula, sombong ustaz ni. Orang tanya soalan pun tak nak jawab. Yang kau tak nak jawab nama tu kenapa? Ni. Dia tak jawab tak apa, kita tak jawab tak boleh. Adab. Adab. Baik, panjang dia punya tajuk. Hadis yang pertama dalam bab 41 ni, hadis 874. An Anasin radhiyallahu anhu fi hadithil masyhur fil Isra. Anas telah meriwayat dalam hadis yang masyhur. Hadis Nabi kita naik Mi'raj, Isra Mi'raj. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma su'ida bi Jibril ila as-sama'id dunya fastaftah. Nabi kata aku dibawa naik oleh Jibril ke langit dunia, langit yang bawah sekali ni. Jibril pun minta izin nak masuk langit. Faqila man hadha? Tengok.
Malaikat penjaga langit tanya, "Man hadha? Siapa awak? Siapa awak?" Qala Jibril. Tengok, Jibril ni ketua malaikat. Dia kata, "Jibril." Patut dia kata, "Hey, anta tidak kenal sama saya? Ni big boss." Kalau kena kita celak mata 4 kali, tak kenal aku. Jibril jawab nama. Qila wa man ma'aka? Siapa bersama awak? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Dia telah diutuskan, telah diizinkan oleh Allah. Jibril kata, "Ya, sudah ada surat pelantikan." Kalau kita kat macam ada pas masuk. Samalah naik ke langit yang kedua, yang ketiga, yang keempat pun semua ditanya. Jibril jawab, Jibril, "Man ma'aka Muhammad." Hadis itu muttafaqun alaih. Maka di sinilah kata di para ulama, hadis ini dalil istizan. Langit tu dia ada pintu. Setiap pintu ada pengawal. Nak masuk kena minta izin. Nak minta izin, jangan sombong. Jawab bagi nama penuh. Siapa dia ni? Saya, Fulan sebut. Saya, Fulan. Dari negeri sekian. Ada masalah nak tanya. Baru betul. Ni orang tanya, "Siapa awak?" "Saya." "Siapa saya?" "Peminat ustaz." Pening. Tak nak jawab. Tak nak jawab, tak saya cakap senang. Oi, tak boleh kau ustaz kalau tak tanya nama. Kita pun nak tahu juga, kita bercakap dengan siapa ni. Ada sekali seorang ustaz tu dia layan budak. Dia tanya layan budak, bila kita siasat tengok, rupanya budak nakal. Saja nak main-main dengan ustaz. Ada juga macam tu. Kita ni biarlah beradab lah kita. Nak tanya-tanya tak ada masalah. Tapi biarlah ada prosedur kata orang. Hadis yang ke-875. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kharajtu laylatan min al-layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu. Faja'altu amshi fi dhillil qamari faltafata fara'ani faqala man hadha? Faqultu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih. Jadi Abu Dzar kata satu malam aku keluar satu malam. Tiba-tiba dia bertemu dengan Nabi. Nabi berjalan, dia berjalan. Nabi seorang dia berjalan. Jadi aku pun kata Abu Dzar, aku berjalan di bawah bayangan bulan. Mana tak nampaklah muka boleh jadi bulan sama-sama, tak kenal orang. Tiba-tiba Nabi berpaling. Dia tengok ada orang berjalan belah dia berpaling tengok. Nabi tanya, "Man hadza?" Siapa ni? Abu Dzar, Rasulullah. Abu Dzar. Jawab nama Abu Dzar. Saya ni Abu Dzar. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka dikata di para ulama, hadza istihbabut ta'aruf bil ism. Elok kita mengenali orang yang kita nak tahu siapa ni. Orang yang ditanya tu kena jawab, siapa? Saya. Yang kata saya, bagi nama. Oi, senang dia. Ni nama tak mau. Buat payah-payah. Ni siapa ni? Saya. Lah. Siapa ni? Abu Dzar. Bagi nama. Sebab itulah kadang-kadang kita setengah orang tua-tua ni malu kita. Biar dia call, kita tahu dah nama dia, ada nombor dia ada naik di skrin kita ni. Tapi dia jawab, "Ustaz, saya Fulan. Masya Allah Syekh, ma yahtaj ilal kalam hadha. Anta ma'ruf ladaina." Tuan Syekh sudah kita kenali, tapi dia perkenal nama. Ana Fulan. Dia tak sebut nama. Dia tak kata dia doktor ke datuk apa, tak ada. Saya Fulan, Abu Fulan. Kita kata, "Syekh, ma yahtaj ila hadzal kalam." Lazim sunnah dia kata. Kita kata, "Syekh, tak payahlah kenal nama. Aku memang dah kenal pun. Suaramu aku kenal. Aku pun tak tanya siapa kau." Tapi dia kata, "Hadhihi sunnah." Ini sunnah. Bila nak cakap orang, kita kenalkan diri kita ni. Lebih-lebih dalam telefon. Dalam telefon. Zaman kita sekarang ni pakai emas pula. Allahu Akbar, lagilah tak kenal. Baik, hadis 876 an Ummi Hani radhiyallahu anhuma qalat ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu wa Fatimatu tasruhu faqal man hadhihi. Satu lagi cerita, Ummu Hani dia pergi hari pembukaan kota Mekah. Dia pergi tu Nabi tengah mandi. Fatimah tutup dengan kain tudung supaya tak nampak.
Bila bunyi orang datang, Nabi bertanya, "Man hadhi?" Siapa datang? Siapa ni? Nampak wanita datang. Faqultu ana Ummu Hani. Saya ni Ummu Hani, Fakhitah nama dia, kakak pada Sayyidina Ali, sepupu Nabi. Hadis ini muttafaqun alaih. Samalah. Yang pentingnya kita kena bagi, nak jumpa orang, bagi nama, minta izin, dan boleh je orang perempuan walaupun bukan mahram bagi salam pada orang lelaki, ataupun sebaliknya, syarak aman daripada fitnah. Para pelajar sekalian, hadis yang terakhir dalam bab kita ini, hadis 877, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul baba faqal man dha faqultu ana faqala ana ka'annahu karihaha, muttafaqun alaih. Jabir cerita, aku pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ketuk pintu. Dia pergi rumah Nabi, dia ketuk pintu. Nabi tanya, siapa ni? Manza, siapa ni? Jabir tak bagi nama. Jabir kata, ana, saya. Nabi marah. Ana, saya, ana. Siapa? Aku mana nampak dalam ni? Maka Nabi kita, faka'annahu karihaha, mana cara Nabi bantah itu, Nabi tak suka jawapan itu. Sebab tu Imam Nawawi kata, dalam bab ni tadi, wa karahatu qawli, makruh, dilarang daripada kata sa'ana tanpa memperkenalkan nama. Kalau kata saya, siapa saya? Semua orang saya belaka. Kalau tidak awak, saya lah. Itu negeri kita. Tapi kalau awak pergi ke Perak, saya bertukar dengan kawan-kawan saya di Perak, dia panggil awak dia. Awak memang suka makan ni. Saya tak suka. Awak suka. Awak suka. Rupanya awak tu dia. Ada juga macam tu. Dia satu kawasan yang bercakap macam tu. Kawan-kawan di Perak dia senyum tu. Awak. Dia pasal awak dia. Kata apa? Jadi kita kata, jangan duk main. Jangan duduk main ana-ana. Mana kita kena nak perkenalkan nama. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, itulah di antara adab yang kita belajar, adabul isti'zan. Abu Anah tambah sikit, tak ada dalam hadis ni, tapi termasuk dalam fiqhul hadis. Contohnya kita masuk satu kawasan. Masuk kawasan pondok saya lah, senang tak? Kita tengok ustaz duduk berjalan ke, naik kereta dia ke, naik dia punya skuter berjalan. Awak naik dengan kereta, break lah, bukalah tingkap, Assalamualaikum. Minta izin nak masuk, nak pergi jumpa mak. Minta izin nak masuk, nak pergi jumpa anak ke. Ini langsung. Ka'annahu la syai'. Macam tak ada apa-apa. Tingkap kereta tak buka dah, cermin gelap, masuk dengan kelajuan yang tak menasabah. Kita duk tengok, nak tengok siapa ni. Kurang-kurang bagi salam, tanya khabar. La, ala tul masuk. Pereh derah pergi parking dekat. Ini pun di antara yang tidak beretika, yang melanggar SOP istizan dan juga adab salam. Masuk kawasan, minta izin. Dengan cara nak minta izin tu, buka tingkap, salam. Tak semesti turun kereta, buka tingkap ya, Assalamualaikum. Minta izin, nak jumpa anak, nak jumpa mak, nak jumpa ayah. Kan orang panggil ada beretika macam tu. Ni pakai masuk dengan cermin gelap, tak nampak siapa. Cermin cerah pun, gitu ya, goodbye ya. Kita kata Masya Allah, kena belajar adab-adab. Jadi makcik-makcik dan pakcik-pakcik bagi tahu kepada anak-anak, bila masuk kawasan kita ini, istizan lah, minta izin untuk masuk dan juga bagilah salam kepada orang yang ada di situ. Wallahu alam. Tamatlah kita, insya-Allah kita akan sambung bab yang ke-142, bab istihbabi tashmitil atis. Sunat kita nak jawab, doakan orang yang bersin. InsyaAllah kita akan bincang CD yang akan datang, bab bersin, cara-cara mendoakannya dan bagaimana membacanya, insyaAllah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.